Buka ya. Baik, saya buat sharing. Jadi kalau siapa yang nak masuk selepas ini dia kena WhatsApp saya sebab saya tak boleh nampak dah kalau dia nak masuk ya. Okey, sebelum tu saya nak tanya, awak ada buku latihan dengan awak? Ya, ada cikgu. Ya, ada cikgu. Ada buku nota dengan awak? Yang masuk ni nama apa ya? Yang baru masuk ni nama apa? Nebita? Cikgu. Sebab saya kan tak mengenali sangat awak, jadi awak kena introduce awak sampai saya kenal awak. Ya, kalau dekat sekolah tu memang saya kenal lah sebab awak suka jalan berkelompok-kelompok, tapi nama tu saya tak kenal. Ya. Okey. Jadi kalau awak ada 2 buku tu, nanti bila saya bagi tahu macam mana nak guna, awak tahulah ya, di mana nak guna buku nota, di mana nak guna buku latihan ya. Paparan yang saya kongsikan? Nampak? Nampak cikgu. Nampak cikgu. Okay, thank you. Thank you. Okay, sekarang saya tak nampak awak ya. Tapi kalau awak left saya nampak. Baik, hari ini kita akan mula dengan tajuk 20.4 di muka surat 26 tentang perkembangan idea nasionalisme di Asia Tenggara. Jadi untuk jadual yang baru ni kita akan belajar setengah jam dan kita akan bagi awak masa 30 minit untuk menyiapkan kerja. Jadi hari ni masa mungkin lari sikit sebab kita baru nak mengenali awak ya. Okey. Isi kehadiran tu Mary Ann di dalam link itu ya. Bukan ni, isi dalam link yang saya berikan tu. Saya tak sama dengan cikgu lain cara ya. Isi sana dan saya tuliskan sendiri di dalam buku saya. Baik, kita lihat nasionalisme ni apa maksudnya Catherine? Apa maksud nasionalisme? Ulang sikit. Catherine? Salah pun. Ya, cuba. Yang cinta akan negara tu. Ya, bagus ya. Jadi nasionalisme ni bukan saja dia cintakan negara ya, dia cintakan bangsa. Kalau kita tengok Malaysia ni, apa bangsa kita ni? Apa bangsa yang ada di Malaysia ni? India, Melayu, Cina. Bukan, itu keturunan. Saya tanya Ada bangsa. banyak cikgu. Saya tanya bangsa, saya tak tanya keturunan. Apa bangsa yang ada di Malaysia ini? Okey, itu yang awak jawab tu keturunan, betul, ada banyak. Tapi kita ni bangsa apa? Hindu macam tu lah cikgu. Hindu. Itu agama. Itu agama. Bangsa Malaysia. Ya, bangsa Malaysia. Very good. Siapa yang jawab tu? Marian. Mary Ann, bagus Mary Ann ya. Jadi kita ni bangsa Malaysia, negara kita Malaysia. Ya, jadi kita cinta akan bangsa dan negara kita, bangsa Malaysia dan negara Malaysia. Itu dia nasionalisme ya. Dan perasaan cinta tu menyebabkan kita ingin kekalkan negara kita ini merdeka selama-lamanya. Ya, kita tak mahu lagi dijajah macam zaman Jepun ataupun zaman British. Ya, okey. So hari ini kita lihat nasionalisme di Asia Tenggara ni, kita ada 5 negara nak tengok. Banyak tu ya, jangan awak tertidur pula dekat situ. Okey, yang pertama kita lihat ialah gerakan nasionalisme di Filipina. Gerakan nasionalisme ni di Asia Tenggara ni dia boleh kita bahagikan kepada peringkat awal dan peringkat yang kedua. Okey,
kalau kita tengok peringkat awal, gerakan nasionalisme ini matlamat dia adalah nak menentang penjajahan asing. Kalau di Filipina, ya, mereka nak menentang penjajahan asing. Yang mana kita lihat ia telah diketuai oleh seorang pemuda yang bernama Jose Rizal. Kita tak panggil Jos Rizal, kita panggil Jose Rizal. J ni kita baca sebagai H. Okey, Jose Rizal. Inilah orangnya. Okey, sekejap saya tunjuk dengan pointer laser. Okey, inilah orangnya, ya, yang mengetuai gerakan propaganda. Jadi gerakan propaganda ni maksudnya gerakan menyebarkan idea atau fahaman. Apakah idea yang dia nak sebar ialah satu, menjadikan Filipina sebagai wilayah Sepanyol. Ya, dia nak merge, nak cantumkan Filipina ni dengan Sepanyol. Kemudian dia juga nakkan hak yang sama dengan bangsa Sepanyol. Kita lihat Filipina ni dia telah dijajah oleh siapa? Siapa tahu? Dijajah oleh siapa? Amerika. Sebelum Amerika, dia mula dengan S. E. Spanyol. Ya, Spanyol. Very good. Siapa yang jawab tu? Marian. Mary Ann juga. Okay, very good. Tak apa, orang lain nanti cuba ya. Okay, jadi saya tak habis saja ni Spanyol ya. Spanyol ni ejaan dia dekat sini. Baik, dan untuk meneruskan perjuangan, Jose Rizal ni dia telah menubuhkan sebuah persatuan ya yang dinamakan Liga Filipina. Baik, masalah di Filipina ialah orang Spanyol dia menganggap orang Filipina ni adalah masyarakat kelas kedua. Ya, masyarakat kelas kedua ni faham tak apa maksudnya? Mereka anggap bawahan, ya, golongan bawahan. Sedang anggap diri mereka tu golongan atasan. Okey? Jadi mereka rasa mereka hebat. So mereka ni adalah atasan. Orang Filipina bawahan, dia rasa mereka ni bukan orang yang hebat. Ya, jadi attitude ni tak betul lah ya. Semua orang sama je kehebatan dia. Bukan sama kehebatan, ya, ada pelbagai kehebatan. Mungkin ada orang yang pandai dalam bidang ini, ada orang pandai dalam bidang yang lain. Okey, gerakan yang dibuat oleh Jose Rizal ni kurang berkesan, ya. Maka bila dia masuk dalam gerakan yang seterusnya, kita lihat mereka telah mengadakan gerakan yang lebih radikal. Radikal ni maksudnya mereka menggunakan kekerasan. Okay, kalau tengok dalam perjuangan Jose Rizal ni, ya, dia banyak kepada berbincang, bekerja sama dengan Sepanyol. Masuk dalam gerakan radikal, mereka ni tidak lagi mau bekerja sama lah. Mereka lihat apa yang berlaku di Jose Rizal tidak ada banyak perubahan. So mereka mengambil keputusan membuat satu tindakan yang contohnya macam ni, saya bagi contoh. Saya kata dekat awak, hantar latihan hari ini. Hantar. Saya pujuk awak hantar. Lama-lama awak tak nak dengar juga, saya gunalah rotan. Itu kekerasan jugalah kan guna rotan. Kalau rotan pun tak nak guna, mungkin saya guna cara lain. Kurung awak dalam bilik, tak kasih makan minum ke, macam itulah contoh ya. Itu lebih radikal. Jadi lebih baiklah masa kita berbincang cara baik-baik ni dengar kan. Okey, jadi di sini tokoh yang terlibat ialah Emilio Aguinaldo, ni nama dia. Tengok buku teks nama penuh ya. Dan tokoh yang kedua ialah Andres Bonifacio. Okey, jadi ada dua tokoh dalam peringkat yang radikal ni. Peringkat yang awal ni ada seorang saja, iaitu Jose Rizal. Okey, dan apabila berlaku gerakan yang radikal, Sepanyol terpaksa mengambil tindakan. Okay? Kenapa mereka lebih radikal? Mereka telah memberi kerjasama kepada Amerika Syarikat. Jadi mereka lihat
apabila mendesak Spanyol, Spanyol tidak mahu mengubah apa-apa. Ya, jadi mereka memberi kerjasama kepada Amerika untuk menghalau keluar Spanyol. Usir maksudnya halau, tolak keluar Spanyol dari Filipina. Okey. Jadi di sini kita lihat mereka mengambil keputusan, Bonifacio dan Aguinaldo ni bekerjasama dengan Amerika Syarikat. Okey, apabila Amerika Syarikat tidak mengiktiraf pengisytiharan kemerdekaan Filipina oleh Aguinaldo pada tahun 1899. Jadi apa yang berlaku di dalam negara Filipina ialah mereka pada mulanya menghalau Spanyol. Gagal, mereka minta kerjasama dari Amerika. Mereka berjaya menghalau keluar Spanyol, tetapi mereka tak dapat kemerdekaan kerana Amerika Syarikat telah menipu mereka dan Amerika Syarikat telah menjajah pula Filipina. Jadi apakah pengajaran yang kita boleh dapat daripada cerita ini? Ya, apa pengajaran yang kita boleh dapat? Mas Awin, apa pengajaran yang anda dapat? Jangan mudah percaya orang. Ya, bagus ya. Kita jangan mudah mempercayai orang lain ya. Kerana kita tidak tahu apa niat dia. Ya, jadi di sini orang Filipina niat mereka nak bebas daripada Spanyol. Tetapi mereka meminta nak bebas dari Spanyol tak dapat, maka mereka ambil keputusan minta Amerika datang tolong. Ya, bila Amerika datang tolong, Amerika pula halau Spanyol. Memanglah barat dengan barat gaduh, lawan mestilah hebat kan. Kalau senjata mereka pun sama-sama hebat, tapi Amerika lebih hebat. Maka Spanyol telah kalah dan Amerika telah menjajah Filipina. Jadi kita jangan mudah mempercayai agenda propaganda ya yang dibuat oleh kuasa asing. Kalau ada orang kata, marilah saya tolong awak selesaikan masalah dalam negara ini, kita jangan mudah percaya. Kita mesti gunakan pemikiran kita yang waras ya, yang rasional untuk faham betul tak betul apa yang mereka nak buat ya. Okey, jadi bila ini berlaku, Amerika mula mengambil tindakan ya. Amerika mengambil tindakan terhadap mereka yang radikal. Okey, jadi kita lihat gerakan nasionalisme di Filipina kembali menjadi sederhana semasa Sergio Osmeña yang memimpin Parti Nasionalis. Jadi ada 3-4 tokoh kat sini. Satu Jose Rizal, Andres Bonifacio, Emilio Aguinaldo dan Sergio Osmeña. Di Filipina ini kita lihat pada mulanya dia sederhana, kemudian dia jadi radikal, kemudian dia balik kepada sederhana. Nanti saya nak tanya di akhir ni ya, mengapa dia balik sederhana. Okey, kita lihat slide yang seterusnya iaitu nasionalisme di Burma. Dulu kita panggil Burma, sekarang kita panggil Myanmar. Okey, gerakan nasionalisme di Burma ini telah dipimpin oleh kelas menengah. Kelas menengah ini ialah mereka yang mendapat pendidikan barat. Okey, mereka dapat pendidikan barat, khasnya dari England lah ya. Okey. Perjuangan juga dilakukan oleh golongan Sami Buddha. Sami ni orang yang duduk dalam tokong tu lah ya. Kita panggil mereka Pongyi. Yang ketiga dipimpin oleh Takin. Takin ni bermaksud tuan. Dan Takin ini kita rujuk kepada pelajar yang belajar di universiti. Ya. Antara tokoh yang ada di Burma ni ialah seperti Dr. Bamau dan golongan Takin. Okey, Dr. Bamau dan golongan Takin itu tokoh dia. Okey, apa yang mereka perjuangkan ya?
kita tengok satu, mereka mahu menentang British kerana British mengancam kedudukan agama Buddha. Apa yang British buat sehingga agama mereka terancam? Okey, kita lihat British telah mencemari kesucian agama Buddha. Okey, setiap agama dia ada amalan dia sendiri. Okey, agama Hindu dia tak makan daging lembu kan. Buddha pun macam tu, ada setengah Buddha yang tak makan daging lembu lah. Jadi kita kena hormatlah kepada agama-agama itu, dan agama-agama itu kenalah hormat juga kepada agama Islam. Ya. Jadi di sini apa yang berlaku ialah berlakunya masalah kasut atau isu kasut. Kasut yang kita pakai kat kaki itulah. Ya. Mereka ni orang barat bila dia masuk dalam gereja, dia tidak menanggalkan kasut dia. Dia pakai kasut, dia masuk dalam church. Betul atau tidak? Siapa ada Kristian di sini? Mary Ann, Melissa, awak Kristian kan? Ya, cikgu. So awak masuk church pakai kasut tak? Tak. Tak. Ada tak church yang pakai kasut masuk dalam? Ada. Ada cikgu, ya? ada. Ada. Ada tokong yang boleh pakai kasut dalam? Pelajar Hindu? Pelajar Hindu cikgu, ya Hindu tak boleh pakai kasut cikgu. Tak boleh pakai kasut kan? Samalah orang Islam pun tak boleh memakai kasut di dalam masjid atau surau. Jadi bila kita ada amalan yang macam ni, orang lain kena hormat, betul tak? Betul tak? Kita kena hormat. Cikgu. Kita tak boleh jadikan awak kena ikut apa yang saya nak. Tak boleh, saya kena hormat orang supaya orang boleh hormat saya, betul tak? Okey. Jadi di sini mereka telah memakai kasut di dalam pagoda. Okey? Itu yang berlaku. Jadi golongan yang Sami Buddha ni, Pongyi ni, dia tak puas hati lah ya, kerana mereka telah mencemari kesucian agama Buddha. Dan sebab kasut ni kita lihat Burma telah berperang dengan British sebanyak 3 kali ya. Perang Inggeris-Burma 1, Perang Inggeris-Burma 2, Perang Inggeris-Burma 3. Okey, jadi 3 kali mereka berperang dan akhirnya Burma ditawan oleh British. Okey, dan seterusnya kita lihat Majlis Persatuan Kesatuan Burma. Ini adalah golongan Takin ni tadi ya. Golongan Takin ni dia memperjuangkan bangsa Burma dan mereka mahukan sebuah universiti ya untuk mereka lah. Ya, mereka mahukan pendidikan. Okey. Golongan Sami pula, selain daripada marahkan isu kasut ni, golongan Sami ni telah dipimpin oleh Sayasan. Sayasan ni nama seorang pemimpin dari golongan Sami Buddha atau kita panggil Pongyi. Ya, golongan Sami Buddha ni dia telah dipimpin oleh Sayasan kerana mereka dibebani dengan pelbagai jenis cukai. Okey. Jadi tokoh yang ada di Myanmar, Sayasan, golongan Takin. Okey, Takin ni yang terkenal lah Aung San dan juga Dr. Ba Maw. Okey. Golongan Takin ni kemudiannya telah menubuhkan Parti Dobama Asiawan. Okey. Dan mereka mahu memperjuangkan kemerdekaan Burma. Dan akhirnya pada tahun 1937, Dr. Ba Maw telah dilantik sebagai Perdana Menteri. Jadi pada peringkat awal ni kita tengok mereka tak mahu merdeka. Mereka hendakkan agama mereka dilindungi ya. Tapi lama-lama tu barulah kita lihat berlakunya keadaan sebaliknya. Sekejap ya. Seterusnya kita ke Vietnam.
Antara tokoh yang ada di Vietnam adalah ni, gambar ni. Ya. Gambar ni telah menjadi patung besar dekat roundabout di Vietnam. Banyak tempat-tempat di Vietnam mereka buat statue dia, mereka letak di tengah-tengah roundabout atau bulatan, ya. Baik. Siapakah dia ni? Dia ni adalah Ho Chi Minh. Ya. Jadi di Vietnam antara tokoh yang ada adalah Ho Chi Minh. Kemudian kita ada Nguyen Tai Hoc. Ya, gerakan nasionalisme di Vietnam ini telah dipimpin oleh Nguyen Tai Hoc dan juga Ho Chi Minh. Okey. Siapakah mereka yang terlibat dalam nasionalisme di Vietnam? Mereka terdiri daripada golongan bangsawan, golongan Mandarin dan pembesar yang berpendidikan Confucius. Ya. Mereka ini telah bergerak melalui parti Vietnam Quoc Dang Dang, VNQDD, yang diketuai oleh Nguyen Tai Hoc, dan Parti Komunis Vietnam yang diketuai oleh Ho Chi Minh. Mereka telah melancarkan revolusi. Okey. Mereka melancarkan revolusi dan kita lihat golongan ini telah menggunakan juga surat khabar dalam perjuangan mereka, iaitu surat khabar Tribune Inditch dan Crochet Philip. Ya, mereka mengkritik penindasan Perancis terhadap rakyat, ya. Okey, berlakunya nasionalisme di Vietnam ni adalah kerana berlakunya perubahan sosiopolitik dan sosioekonomi selepas kedatangan Perancis. Jadi Vietnam ini, berlakunya nasionalisme di Vietnam adalah kerana mereka menentang kuasa Perancis. Okey, bagaimanakah Nguyen Tai Hoc ini berjuang, ya? Dia telah berjuang menggunakan parti VNQDD. Dia melancarkan revolusi pemberontakan pada tahun 30, ya, dan cuba menubuhkan Republik Vietnam. Okey. Gerakannya tidak berjaya, ya, bila Perancis menangkap pemimpin tersebut, iaitu Nguyen Tai Hoc, dan menghukum penjara dia. Okey. Jadi kita lihat perjuangan itu diteruskan oleh Ho Chi Minh, ya, yang mengisytiharkan kemerdekaan Republik Demokratik Vietnam, dan beliau telah dilantik sebagai presiden. Vietnam Selatan telah berpusat di Saigon, masih lagi di bawah Perancis dan Amerika. Jadi Vietnam ni ada dua bahagian. Bahagian utaranya komunis, bahagian selatannya adalah negara demokratik. Jadi inilah kekejaman yang berlaku semasa pemerintahan rejim komunis di Vietnam. Okay. Next kita ke negara Indonesia. Baik, di Indonesia kita lihat perjuangannya adalah terhadap isu pendidikan. Antara tokoh yang terlibat ialah Raden Ajeng Kartini. Okay. Inilah orangnya, Raden Ajeng Kartini. Tokoh lain adalah seperti Sukarno. Ini gambar dia, Sukarno. Okey. Jadi kita lihat pada peringkat awal nasionalisme di Indonesia ini, mereka menentang Belanda. Okey. Penentangan dilakukan oleh Belanda, dan Raden Ajeng Kartini ini banyak menulis surat, ya. Surat-surat itu kemudian telah dibukukan, ya, dan dijadikan novel, iaitu Hilang Gelap Terbitlah Terang. Jadi awak pun boleh ambil idea daripada Raden Ajeng Kartini ni, ya. Daripada surat-surat yang awak hasilkan, bolehlah dikumpulkan menjadi novel, ya. Tapi bukanlah surat cinta awak kepada boyfriend awak tu, ya. Mungkin ada surat-surat yang ada manfaat lah. Okay. Raden Ajeng Kartini ni tidak berjuang lama, kerana dia telah mati awal, semasa pada usia 25 tahun dia telah meninggal akibat penyakit barah buah dada, ya. Perjuangannya telah diteruskan oleh Parti Muhammadiyah.
Muhammadiyah ni peranan dia lebih mempertahankan agama Islam. Macam Sami tadi di Burma, ya, golongan Ponggi. Dia cuba mempertahankan agama Buddha. Jadi di Indonesia ni Parti Muhammadiyah ni cuba mempertahankan agama Islam dari ancaman sekularisme barat. Maksudnya adalah kita lihat kuasa barat ni banyak membawa budaya yang negatif, ya, yang bertentangan dengan agama Islam. Jadi mereka cuba mempertahankan agama Islam. Budaya tu maksudnya cara hidup. Ya, ancaman cara hidup barat. Okey. Perjuangan seterusnya menjadi lebih radikal. Ya, radikal tadi saya dah cakap menggunakan kekerasan, ya. Di bawah pimpinan Parti Syarikat Islam yang mahukan kemerdekaan. Kalau kita tengok Muhammadiyah, kita tengok Radin Ajin ni, dia tak nak merdeka. Dia nak mempertahankan agama, yang ni dia nakkan pendidikan untuk wanita. Okey? Syarikat Islam, Parti Nasional Indonesia, mereka ni mahukan kemerdekaan bagi Indonesia. Contohnya Soekarno, ya. Dia telah mengadakan satu kongres yang pemuda Indonesia dan mereka telah berikrar, ya, dalam Sumpah Pemuda. 3 asas Sumpah Pemuda itu kalau lihat muka surat 30, ya. Kami putra dan puteri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Okey. Yang kedua, kami putra dan puteri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Okey, kami putra dan puteri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jadi 3 asas sumpah itu ialah satu tanah air, satu bahasa, satu Malaysia pula, satu bahasa. Jadi dekat Malaysia ni kita pun ada konsep ni satu masa dahulu kan, satu Malaysia. Okey. Jadi matlamat mereka kemerdekaan daripada Belanda. Okey. Dan perjuangan di Soekarno ni dia sangat sehingga kan dia telah ditangkap, ya, dan dipenjarakan. Okey, kita ke negara yang terakhir iaitu Thailand. Dah tidur ke semua orang? Ada soalan tak? Tak cikgu. Tak. Tak cikgu. Boleh faham? Boleh faham? Boleh faham? Boleh cikgu. Boleh Laju cikgu. ke? Laju ke? Tak cikgu, tak. Lajulah depan ni. Ya, tak ada, saya gurau je. Baik, nasionalisme di Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara yang kita lihat tidak pernah dijajah. Okey? Okey. Tidak pernah dijajah. Sekarang saya nak tanya, ya. Siapa yang jajah Filipina? Saya dah ajar lah tadi. Siapa yang jajah Filipina? Hema. Spanyol. Bagus. Sepanyol saja ke? Amerika Syarikat. Bagus. Amerika Syarikat. Okey, siapa yang jajah Indonesia? Belanda cikgu, Belanda. Bagus, very good. Siapa yang jajah Myanmar? British. Siapa yang jajah Thailand? Tak ada. Tak ada, very good. Satu tepukan untuk awak. Okey, jadi tidak pernah dijajah oleh mana-mana kuasa. Ya, kerana itu kita lihat walaupun dia tidak pernah dijajah, dia ada nasionalisme. Semua ada nasionalisme, ada rasa cinta akan negara, ya. Jadi mereka pun ada rasa cinta akan negara. Cinta mereka kepada negara adalah nak mempertahankan kedaulatan negara. Apa maksud kedaulatan negara? Apa maksud kedaulatan negara? Kekayaan negara. Okey, cubaan yang baik orang lain. Kemasyhuran. Cubaan yang baik orang lain. Tak ada nak cuba dah?
Siapa dapat jawab saya bagi RM1. Tapi bila buka sekolah baru saya bagi. Sebab soalan mudah. Apa dia kedaulatan negara? Datang ambil duit tu dengan saya nanti. Kalau saya terlupa. Tak apa, saya catat. Menuntut penglibatan rakyat dalam pemerintahan. Saya tanya, soalan saya ulang balik. Apa itu kedaulatan negara? Pelajar Melayu kan tak tahu perkataan Melayu ni kot. Mary Ann? Cikgu, kekuasaan ke? Kekuasaan, hampir tepat. Kedaulatan negara maksudnya mudah saja. Kemerdekaan negara. Ya? Kita nak negara yang merdeka. Itu maksud daulat. Ingat ya, daulat maksudnya merdeka. Dan mereka nakkan rakyatnya terlibat dalam pemerintahan. Okey, apa yang berlaku di Thailand, walaupun negaranya tak pernah dijajah, kita lihat raja-rajanya seperti contoh Raja Mongkut, ni Raja Mongkut. Okey, Raja Chulalongkorn, ini dia. Dua orang raja ini telah memainkan peranan yang sangat penting dalam memajukan Thailand. Mereka telah membuat hubungan yang baik dengan Barat. Okey, mereka telah membentuk birokrasi Barat. Birokrasi ni maksudnya mereka membentuk satu jawatan, satu kelompok pegawai kerajaan yang mana pegawai-pegawai kerajaan ini adalah dari Barat. Okey, contoh mereka ambil 80 penasihat Barat, penasihat keuangan, penasihat pelabuhan, penasihat polis diambil dari Britain. Macam awak pergi hospital kan, Permaisuri Bainun. Kadang-kadang awak tengok doktor yang rawat awak tu bukan orang Malaysia, betul tak? Ada tak macam tu? Tapi dia dari India, bukan orang India tapi dia dari negara India. Dari Bangladesh, ada tak? Tak, cikgu. Awak dapat semua orang Malaysia lah. Saya pernah dirawat oleh seorang doktor dari negara India. Jadi kita ambil mereka 80 penasihat ni diambil untuk membantu membangunkan pentadbiran di Thailand. Okey, dari Amerika mereka ambil penasihat custom. Tentera pula diambil daripada Perancis. Jadi Mongkut ni telah memodernkan pentadbiran di Thailand. Bila dia modernkan pentadbiran, kuasa Barat ini tidak ada alasan untuk menjajah Thailand. Usaha dia itu telah diteruskan oleh anak dia, Raja Chulalongkorn. Kalau awak ada data yang banyak, awak ada masa yang terluang, awak bolehlah menonton filem The King and I. Ya, ini kisah, kalau saya tak silap, kisah Raja Mongkut. Ya, The King and I. Okey, siapa yang dah tonton nanti dia ceritakan sedikit apa yang dah tonton lah. Ya, boleh tengok di YouTube. Ya. Okey, jadi ini menyebabkan Thailand menjadi negara yang bebas dari penjajahan Barat. Okey. Akibat mengambil terlalu ramai penasihat daripada Barat menyebabkan rakyatnya tak puas hati lah. Ya. Rakyat tak puas hati kerana mereka rasa peranan mereka telah diketepikan. Ya. Jadi dalam masa yang sama rajanya juga mempunyai kelemahan, iaitu Raja Bajirao. Ini dia Raja Bajirao. Nampak tak badan dia besar ni kan? Mesti suka makan. Okey. Apa yang dia buat ialah dia sangat boros. Tahu boros? Suka berbelanja. Okey, bila dia belanjakan duit kerajaan. Betul ke tindakan kita? Kita belanjakan duit kerajaan. Duit kerajaan tu duit kita ke? Tak. Jadi dia banyak berbelanja, mengadakan lawatan ke luar negara. Dia beli perabot-perabot yang mahal untuk keseronokan dia lah. Ya, jadi rakyat jadi marah lah sebab raja ni lemah. Ya, dalam masa yang sama kita lihat muncul tokoh ini, Nai Pridi Penomyong dan seorang rakannya itu Pibol
Songkram. Asingkan ya. P-I-B-U-L ni asingkan dua perkataan. Tibol Songkram. Mereka ni tak puas hatilah dengan raja yang terlalu berkuasa mutlak. Raja berkuasa mutlak bermaksud raja yang semua kuasa di tangan dia. Ya, dia suka nak buat apa dia buat. Ya, jadi mereka ni tak mahukan raja berkuasa mutlak. Mereka menjatuhkan raja, iaitu raja, tak ada gambarnya di sini. Ya, raja yang dijatuhkan adalah Raja Prajadipok. Ya, dia telah dijatuhkan dan mereka telah memperkenalkan sistem raja berperlembagaan. Jadi di Thailand masih ada raja, tapi bukan lagi raja berkuasa mutlak. Raja berkuasa mutlak ni lah raja yang apa yang dicakap tu jadi undang-undang. Okey, contoh raja tu kata saya nak kahwin dengan awak lah kami ni. Awak kena kahwin, awak tak ada pilihan. Ya, dia apa yang dia cakap tu undang-undang. Saya nak bina satu istana sini. Awak kena bina. You have no choice. Jadi sebab itulah mereka tak mahukan raja berkuasa mutlak. Mereka mahu raja yang berperlembagaan. Raja berperlembagaan ni maksudnya raja yang bertindak atas undang-undang. Ya, dia tak boleh bertindak sesuka hati. Dia kena ikut undang-undang yang ada. Okey. Jadi nasionalisme pertama di Thailand ni dia menentang raja dia. Nasionalisme yang kedua ialah mereka menentang kapitalis barat dan orang Cina. Ya, orang-orang kapitalis ni mereka yang telah membuka perniagaan di Thailand. Ya, dan mereka ni telah menguasai ekonomi di Thailand. Jadi mereka tak puas hatilah sebab orang tempatan terpaksa bersaing dengan orang Cina ya, untuk menguasai ekonomi. Ya. Jadi rakyat marahlah dengan pemodenan yang dilakukan kerana mereka telah dipinggirkan ataupun diketepikan. Okey. Akhirnya kita lihat Thailand ini untuk mengekalkan kedaulatan negara dia, untuk mengekalkan kemerdekaannya, dia telah bekerjasama dengan Jepun. Apa yang dia buat ialah bila Jepun datang ke Thailand nak masuk ke tanah Melayu, dia buka sempadan. Ya, dia kata masuklah, ya, asalkan Jepun tidak menjajah negara dia. Jadi kita yang kena jajah sebab Jepun masuk melalui Kota Baru, melalui Songkhla, melalui Patani. Apa sifat yang Thailand tak ada dekat sini? Apa sifat yang dia tak ada Thailand bila dia bagi tentera Jepun masuk? Belas kasihan. Okey, cubaan yang baik. Apa lagi sifat yang dia tak ada? Thailand dengan Malaysia ni apa hubungan dia? Hubungan kita sebagai apa? Negara sempadan. Ya, so kita ni berjiran. Jadi kalau kita berjiran, kita mesti saling menghormati, saling melindungi ya. Jadi dia tak ada semangat setia kawan di sini. Ya, setia jiran pun tak ada. Ya, dia baginya Thailand tu dibuka untuk Jepun masuk ke negara kita. Jepun pun happily kayuh basikal, ya, masuklah negara kita dan dapat menjajah negara kita. Kalau Thailand give a fight, gaduh dengan Jepun, mungkin lambat sikitlah Jepun nak masuk negara kita. Ini dia buka pintu, masuklah, macam kita lah buka pintu suruh pencuri masuk kan, macam tu. Jadi tindakan ini berjaya menyelamatkan kemerdekaan negara dia, tapi pada kita dia tidak ada semangat setia kawan. Okey, boleh faham? Boleh. Okey, kalau boleh faham nak tanya. Boleh tanya? Ada soalan tak nak tanya saya? Sebelum, dah lebih masa ya. Tu saya kata tadi sepatutnya setengah jam dia saya ajar, lagi setengah jam awak buat kerja. Okey. Ada soalan nak tanya? Baik, saya akan bagi awak dua latihan. Satu ialah kuizi, awak jawab sekarang dalam 15 minit. Tak banyak soalan, 8 soalan sahaja ya. Sebab soalan-soalan ini markah ni saya akan ambil untuk
dan tahap prestasi. Ya. Ya, why teenage? Kenapa angkat Tak ada tangan? silap tekan cikgu. Silap Okey. tekan cikgu. Okey, thank you. Okey, jadi awak kena jawab sebab kalau awak tak jawab saya akan bagi awak tahap TP1 dan TP2. Kan? Jadi awak jawab daripada situ saya akan bagi markah sebabnya tahun lepas pun kita tak ada peperiksaan. Jika awak tak buat latihan-latihan ni semua nanti awak tak ada TP langsung. Okey, jelas tak? Jelas cikgu. Okey, hari ni punya pelajaran, apakah nilai murni yang kita dapat dari pelajaran hari ini? Daripada negara Filipina sampai Thailand tadi, apa moral story moral lesson yang kita dapat? Mau baca satu sama lain? Mas Amin, ulang Mas Amin. Menghormati satu sama lain. Ya, kita perlulah menghormati kebebasan ya satu sama lain ya. Okey, bagus. Yang kedua? Apa awak belajar daripada Filipina tadi? Apa yang belajar daripada Filipina tadi? Mula-mula dia dapatkan pertolongan. Tak dapat pertolongan. Apa belajar Untuk orang. Ya? Jangan mudah mempercayai seseorang. Ya, jangan mudah mempercayai seseorang ya. Jangan mudah terperdaya ya dengan janji yang dibuat oleh orang lain ya. Belum tentu lagi janji itu ditepati. Ya, Amerika tak tepati janji ya. Dia kata mai saya tolong awak kali halau Sepanyol. Lepas tu dia tak bagi kemerdekaan, dia pula menjajah Sepanyol ya. Dia pula menjajah Filipina. Dalam negara Thailand tadi kita belajar tentang apa? Apa moral value yang kita dapat? Thailand. Bekerjasama. Lagi? Bagus dia. Dalam kita nak memajukan negara kita, kita janganlah mengabaikan rakyat kita, betul tak? Macam awak panggil, awak tengok banyaknya orang Indon datang, orang Bangla datang kerja kat Malaysia. Ya. Jadi kita panggil mereka masuk, tapi rakyat kita sendiri tidak ada kerja. Ya, itu satulah. Ya, jadi walaupun kita buat pemodenan itu kenalah utamakan rakyat kita dahulu. Ya, nak bagi vaksin. Dah daftar dah untuk vaksin COVID-19? Belum. Belum? Oh, belum. Okey, nak bagi ya Mas Amin? Kita 18 ke atas juga. Oh, pandai pun awak. Saya tu testing tadi ya. Okey. Jadi testing je tadi. Okey. Kita lihat frontliner dulu dapat ya. Tapi kita ikut giliran lah. Apa saya nak cakap tadi? Dah tersangkut. Yang keduanya kita tidak memberi laluan mudah kepada orang lain untuk menguasai negara lain ya. Contohnya Jepun tadi kan. Janganlah bagi Jepun masuk, kita mesti ada semangat setia kawan di situ. Okey, ada sebarang pertanyaan sebelum saya stop? Ada pertanyaan? Okey, jika tak ada saya akan berhenti di sini. Terima kasih. Jangan lupa pertama isi kehadiran. Yang kedua buat latihan fizi dan latihan yang kedua tu buat di dalam buku latihan. Saya akan screenshot latihan itu, buat dalam buku latihan, tangkap gambar dan hantar pada saya. Ya, personal. Bukannya hantar dalam grup. Kalau hantar dalam grup kan semua nampak jawapan awak. Dan saya akan semak dan saya akan letak nama yang telah buat kerja. Baik, boleh faham? Arahan mudah? Hello? Boleh cikgu.